Good afternoon everyone. Selamat petang diucapkan kepada semua yang menonton FB Live kita pada petang ini daripada Raya Khas Auto Hub. So, jadi as usual, another day, another FB Live daripada saya, your one and only coordinator di Raya Khas Auto Hub. Jadi sebelum tu saya nak buat sound check dulu tuan-puan. Suara kedengaran tak pada petang ini? Suara kita jelas tak pada petang ini? Visual macam mana tuan-puan? Bantu saya tuan-puan untuk tengok visual kita pada petang ini. Okey ke tidak? Alright, so jadi as usual, okay, saya nak perkenalkan nama diri saya dulu. Nama saya Roy Muhammad Joni. Saya merupakan koordinator di Raya Khas Auto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka ataupun takut ditipu, takut di-scam sewaktu ingin mencari kenderaan yang baru. Okey, kami di sini menawarkan pelbagai jenis kenderaan yang berkualiti global, yang berwaranti yang selesa melalui konsep pendekatan 3A. So, jadi tuan-puan, pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada sokongan dan juga support yang telah diberikan kepada tuan-puan sewaktu kami melakukan program pengedaran bubur lambuk pada semalam. So, thank you so much, okay, kerana telah memberi satu sokongan yang sangat padu, dan juga tak lupa juga kepada orang ramai yang lalu di tempat kawasan showroom kami pada semalam. Memang banyak yang mendapat faedah di mana membawa pulang bubur lambuk khas daripada Raya Khas punya tim. Dan juga tak lupa juga saya nak shout out kepada tim Raya Khas yang sangat awesome semalam atas kerjasama yang baik, atas teamwork yang baik, di mana telah memberikan satu sokongan yang sangat efektif, yang sangat memberikan kerjasama yang baik untuk menjayakan program bubur lambuk kita pada semalam. Thank you so much kepada semua. Berikan tepukan kepada tim Raya Khas yang telah menjayakan program pada semalam. Okay, thank you so much Tuan Tokan kita. Thank you so much for the sound clear. Bagus Okay. So, jadi pada petang ini tuan-puan, sebagai kita nak bersantai-santai, saya masih lagi berada di Raya Khas showroom, Raya Khas Auto Hub punya showroom. So, jadi kalau sekiranya tuan-puan kebetulan berada di luar kawasan ataupun berada di mana-mana area yang berdekatan, silalah datang mengunjungi showroom kita pada petang ini untuk mencuci mata ataupun untuk melihat dan survey apakah kenderaan-kenderaan yang tuan-puan berhasrat untuk menukar ataupun nak upgrade. So, tuan-puan boleh datang ke sini, dan tim kami sentiasa berada di sini untuk membantu tuan-puan, untuk memberikan maklumat yang terbaik, untuk memberikan servis yang padu, di mana tuan-puan nak mencari kenderaan yang bersesuaian dengan family dan sebagainya, bolehlah datang ke sini. So, jadi program Raya Gawai kami seperti biasa masih lagi berjalan. Kalau sekiranya tuan-puan ingin nak bertanyakan berkenaan dengan apakah package-package yang kami tawarkan, so silalah berhubung dengan tim kami. Program Raya Gawai masih lagi berjalan tuan-puan. Kami berikan percuma waranti sehingga 5 tahun, kami berikan coating raya, kami berikan juga duit minyak bernilai sehingga RM1,000 kepada sesiapa yang ingin nak menukar kenderaan di Raya Khas Auto Hub. So, jadi selain daripada itu tuan-puan, untuk package yang lain ataupun kempen-kempen yang lain seperti contohnya kenderaan-kenderaan yang ada di showroom kami, so pun ada juga extra free gift yang kami nak berikan kepada tuan-puan. So, jadi jangan lupa untuk PM tim kami secepat mungkin bagi mendapatkan maklumat yang latest berkenaan dengan apakah kempen promosi yang kami boleh bundlekan kepada tuan-puan sekalian. Alright? Boleh? Okey, so jadi sebagai perkongsian kita pada petang ini, selama kita dah menuju ke Ramadan yang ke-12, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam kita. So, jadi tak pejam pelik dah hari yang ke-12 kan tuan-puan. So, sangat cepat. Tapi berbanding dengan tahun yang sebelumnya, iaitu pada tahun yang pertama kita menghadapi COVID-19, memang kesemua daripada kita memang terpaksalah berpuasa di rumah. Even tak dah boleh juga nak membuat solat secara berjamaah di masjid dan surau. So, jadi kita memang stay at home lah. So, jadi this year memang kita diberi sedikit kelonggaran saja. Sedikit kelonggaran untuk kita menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Kita seharusnya berasa bersyukur
termasuklah diri saya sangat bersyukur. Okey, barulah kita merasai nikmat di mana kita dapat kembali lagi bersolat secara berjemaah. Tetapi pastinya kita pun kena follow SOP, kena follow segala apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ini kita jangan lupa. Tapi memandangkan kes sekarang ini pun semakin meningkat dan juga masih tak lagi stable, tuan-puan. Difahamkan sekarang ini adalah the fourth wave. Okey, the fourth wave COVID virus ini sedang melanda. So jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk nak memberi peringatan kepada semua, especially tuan-puan yang dekat luar sana yang bekerja, okey, yang ada family dan sebagainya, silalah mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga, patuhilah SOP dan janganlah pergi kepada tempat-tempat yang crowded places ataupun tempat-tempat yang sesak. Kerana kita harus bersama-sama untuk mengekang penularan wabak ini, tuan-puan. Jadi kita kena make sure that segala SOP perlu dipatuhi sentiasa. So saya nak shout outkan kepada Tuan Saha Bojeng. Hello Tuan Saha, selamat petang. Welcome to our AB Live Raya Khas Auto Hub pada kali ini. Kumang Recon kita pun dah join dah. Dia dah bagi link. So tolong bagi link, tolong follow link yang dah di share oleh Kumang Recon kita pada petang ini. Okey. So now berbalik kepada topik discussion kita pada petang ini. Saya nak kongsikan kepada tuan-puan my top 5 useful apps yang saya gunakan di dalam handphone saya, tuan-puan. Okey, yang saya gunakan dalam saya punya smartphone iaitu Android. Kalau bagi yang Apple punya handphone pun boleh try to go to Apple Store untuk mencari my top 5 apps yang saya gunakan, yang mana saya sendiri merasakan bahawa agak useful, agak membantu dalam tugasan saya seharian, especially kadang-kadang kalau kita berjumpa dengan customer, kadang-kadang kita berbincang dengan customer, so boleh memberikan satu respon yang cepat, boleh memberikan feedback yang lebih laju sekiranya kadang-kadang kita nak dapatkan maklumat-maklumat secara pantas di dalam handphone kita, tuan-puan. So jadi saya akan kongsikan kepada tuan-puan apakah top 5 apps yang ada dalam handphone saya dan kenapa saya memilih dan saya prefer aplikasi ini dan menjadi satu kesenangan dalam our daily life. Jadi saya akan kongsikan kepada tuan-puan. Okey, yang pertama sekali, apps yang pertama yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan adalah car loan calculator. Ini memang setiap kali kalau saya berjumpa dengan customer, apps inilah yang saya akan keluarkan, tuan-puan. Okey, car loan calculator ni tuan-puan boleh download dekat Google Store, Google Store ataupun dekat Apple Store kalau tuan-tuan boleh cari. Tapi yang handphone yang saya gunakan ini adalah yang jenis yang Android. So jadi saya download apps ini melalui Google Play Store. So Google Play Store tuan-tuan carilah car loan calculator. So apps ini yang satu yang saya suka, tuan-tuan, dia boleh memberikan satu respon yang sangat cepat. Di mana example saya tunjukkan kepada tuan-puan. Contoh kan kalau tuan-puan nak kirakan car loan calculator. So tuan-puan buka apps ini. Tuan-puan buka apps ini. Sorry saya tukarkan semula dia punya tu. Kalau tuan-puan tengok, kalau buka open dia punya apps ni, dia boleh terus kirakan kepada tuan-puan car loan calculator. Di sini tuan-puan boleh lihat, boleh kira loan amount, interest rate dan juga installment period. So jadi ini sangat-sangat membantu. Selain daripada itu, dia boleh juga mengira tentang ROTEX. ROTEX. Di mana ROTEX ini of course dia tidak 100% accurate, tapi sekurang-kurangnya tuan-puan boleh dapatkan sedikit indication berkenaan apakah ROTEX berdasarkan kepada sisi kenderaan yang tuan-puan nak cari. So very useful. Selain daripada itu, dia pun ada juga loan settlement, affordable loan, banyaklah. Bagi saya ini adalah something yang one stop apps yang mana tuan-puan boleh dapatkan maklumat dengan lebih cepat. So ini adalah di antara kelebihan yang ada pada apps ini, car loan calculator. So kalau tuan-puan belum download, tuan-puan boleh download, tuan-puan boleh install apps ini dalam handphone tuan-puan. Dan bagi saya ini pun tidak mengambil space yang sangat besar. So dia menjimatkan space dan tuan-puan boleh ada touch of a button, tuan-puan pun boleh terus dapatkan maklumat-maklumat yang dikehendaki. Ini apps yang pertama yang saya gunakan, yang saya simpan di dalam handphone saya, tuan-puan. Ini adalah yang bagi saya sangat bermanfaat. Apps yang kedua, tuan-puan, adalah financial calculator.
Okey, financial calculator ni tuan-puan, kelebihannya adalah lebih kepada untuk mengira, for example kalau tuan-puan ada nak mengetahui apakah monthly commitment for your housing loan, ataupun nak mengira apa rate of return kalau sekiranya tuan-puan membuat satu pelaburan melalui saham, ataupun tuan-puan nak tahukan apakah rate of return yang tuan-puan boleh bakal dapat, okey, dalam apa-apa juga investment yang tuan-puan boleh. So financial calculator ni juga sangatlah useful. So untuk apps ini tuan-puan, kebanyakannya saya selalu mengira untuk loan rumah lah. Okey, untuk loan rumah. Di mana dekat apps ini kalau tuan-puan open, dia boleh kira daripada segi compounding interest, loan calculator, even currency converter pun ada tuan-puan. Currency converter pun ada. So apps ini pun kurang lebih sama dengan yang car loan yang tadi saya kirakan. Cuma yang apps yang pertama tadi tuan-puan, dia lebih kepada spesifik kepada untuk mengira loan kereta. Yang financial calculator ini dia lebih kepada housing loan, ataupun mungkin credit card installment, ataupun mungkin rate of return daripada segi pelaburan saham ataupun pelaburan investment, contohnya maybe mutual or CIMB dan sebagainya. Tuan-puan boleh kira sendiri menggunakan apps ini. Sangat-sangat useful, sangat-sangat membantu dalam tuan-puan mengetahui ROI, rate of return ataupun rate of income yang tuan-puan punya investment. Banyak lagi lah tuan-puan, stock calculator pun ada. Itulah sebabnya saya rasakan bahawa sangat useful kalau sekiranya tuan-puan boleh install apps begini dalam handphone. So tuan-puan tak perlu lagi nak refer kepada mereka, contohnya your personal advisor, contohnya financial advisor. So tuan-puan boleh kira sendiri dan tuan-puan boleh buat comparison kiraan tuan-puan dengan kiraan yang di print out oleh financial advisor tuan-puan. So sama ada betul ke tidak. Ini adalah something yang bagi saya sangat useful. Okey, so jadi ini adalah aplikasi yang kedua, financial calculator. Pun sama juga boleh download dekat Google Play Store. So tuan-puan boleh cari, boleh klik nama ni financial calculator dan dah boleh jumpa dah untuk apps yang saya masukkan ini. So shout out lagi kepada Tuan Cik Fox kita. Wah, ini memang adalah satu consistent follower. Thank you so much kerana mengikuti Raya Hasrat Wahab. Tuan Wasli kita pun ada juga pada petang ini. Wah, Tuan Wasli berkongsi tips yang bagus semalam sewaktu kita membuat live bubur lambuk berkenaan dengan sedekah, berkenaan dengan keberkatan bulan Ramadan. So saya sangat suka dengan perkongsian daripada Tuan Wasli. Teruskan Tuan Wasli untuk berkongsi lagi kepada kita semua. Alright, so jadi saya pergi kepada yang seterusnya tuan-puan. Yang seterusnya adalah yang ini. Kalau sesiapa yang belum download ni, saya sangat-sangat galakkan tuan-puan untuk downloadkan secepat mungkin. Okey, ini adalah apps kita yang lokal. Bagi sesiapa yang tinggal di Kuching, di Sarawak, tuan-puan harus ada apps ini. Dan saya sebenarnya tuan-puan, minta maaf saya pun actually baru saja menggunakan apps ini dalam beberapa bulan yang lepas. Mungkin saya agak ketinggalan sedikit, tapi selepas saya try menggunakan apps ini tuan-puan, iaitu Sarawak Pay ini, wow, saya rasakan bahawa sangat convenient. Sangat convenient, dan juga ini adalah yang kita katakan sebagai teknologi cashless. Tuan-puan tak perlu nak bawa lagi duit dengan banyak di dalam kita punya wallet, dalam kita punya dompet, dalam kita punya pouch dan sebagainya. Hanya menggunakan apps ini, contohnya Sarawak Pay ini, tuan-puan boleh menggunakan apps ini untuk membayar grocery, untuk mengisi minyak, pergi ke 7-Eleven, pergi ke CS, BS. Banyaklah Mr. DIY pun sekarang ni pun I think dah start guna, especially macam pharmacy. Okey, pharmacy yang dekat Satok is apa nama pharmacy tu? Satok Pharmacy tak silap saya. Pun menggunakan apps Sarawak Pay. Sangat-sangat awesome. Mula-mula saya macam tak percaya tuan-puan, sebab ramai yang mengatakan bahawa Sarawak Pay ni penggunaan dia punya adoption tu tak meluas lagi. Tak banyak yang merchant-merchant yang menawarkan sistem Sarawak Pay ni. Tapi bila saya sendiri yang download tuan-puan, saya download dalam handphone saya dan saya reload. Okey, saya reload dan saya try start guna. Ada satu ketika tu saya nak beli ubat lah untuk anak saya tuan-puan, nak beli susu sebenarnya, nak beli susu dekat farmasi. So masa tu saya terlupa bawa cash. Then saya pun tanya dengan kaunter, okey boleh tak menggunakan yang touch and go ke ataupun something like that. So jadi then suddenly dia mengatakan bahawa
dia ada menawarkan merchant, dia dah daftar sebagai merchant Sarawak So apa lagi tuan-puan, saya pun reload dan saya pun terus scan dia punya barcode yang dekat kaunter tu tuan-puan, boom, terus dah boleh bayar. Sangat simple. Dan lagi satu yang saya suka pasal Sarawak Pay ni tuan-puan adalah kita boleh dapatkan cashback. Cashback ni maksudnya kalau sekiranya tuan-puan menggunakan aplikasi Sarawak Pay ni kan, okey, tuan-puan bayarlah untuk pergi beli barang di CS kah, okey, ataupun pergi di farmasi. Okey, di farmasi. Bila tuan-puan membayar, bila tuan-puan dah scan kan, okey, QR code tu dah tuan-puan dah scan. So lepas dah scan, then suddenly dia akan ada satu cashback, iaitu mungkin dalam 45 sen, 60 sen, bergantunglah kepada apakah promotion yang ada ditawarkan oleh Sarawak Pay pada bulan itu. So tuan-puan boleh kumpul cashback ni dan tuan-puan boleh secara automatically boleh digunakan semula untuk tuan-puan membayar untuk pembelian yang seterusnya. Best ke best tuan-puan. So ini adalah salah satu ciri-ciri yang saya sukakan tentang Sarawak Pay, dan juga dia tak perlu nak bersentuh. Okey, sekarang ni kan COVID, takut kadang-kadang cashier kadang-kadang dia nak terima kita punya change kan, nak terima kita punya duit pun dia rasa ragu-ragu, takut-takut. So dengan Sarawak Pay ni tuan-puan hanya scan saja barcode. Scan barcode, lepas tu tuan-puan key in the amount. So tuan-puan dah terus boleh membuat pembayaran secara mudah. Reload pun menggunakan online reload. Boleh pergi link dengan kita punya bank, contohnya RSB kah, CIMB Bank kah, ataupun Maybank. So boleh reload directly daripada kita punya saving account terus masuk ke dalam Sarawak Pay. Ini adalah kelebihan yang saya baru discover. Minta maaf tuan-tuan, saya pun actually baru menggunakan taklah begitu lama, dalam dalam beberapa bulan macam tu tuan-tuan. Saya baru start menggunakan Sarawak Pay, dan since daripada apps itu dah dalam saya punya handphone, saya dah sentiasa menggunakan Sarawak Pay ni tuan-puan. Dah kurang dah untuk membawa cash ataupun wang tunai secara banyak di dalam kita punya wallet dompet. So jadi saya sarankan kepada tuan-puan untuk downloadlah Sarawak Pay ini, kerana aplikasi ini sangat useful, dan saya yakin dan pasti semakin banyak merchant ataupun dia punya kedai-kedai convenience store yang akan start menawarkan aplikasi Sarawak Pay ini. Dan saya rasa pasti untuk di future Sarawak Pay ini mungkin akan menjadi lebih meluas lagi. Mungkin akan meliputi kawasan-kawasan yang mungkin contohnya di kampung-kampung dan sebagainya. So jadi ini adalah salah satu daripada apps yang saya gunakan tuan-tuan. Okey. So ini adalah apps yang ketiga. Alright. So kita continue on. Okey, yang seterusnya adalah apps yang ini. Okey. So yang ini tuan-puan, ini lebih kepada kalau tuan-puan jenis yang bekerja di office, kalau tuan-puan jenis yang mungkin salesman sangat perlukan apps ini, ataupun mungkin tuan-puan bekerja di mungkin di kaunter-kaunter, selalu terlibat dalam urusan documentation dan sebagainya. So Adobe Scan ni, PDF scanner dan OCR ni, PDF creator ni sangat-sangat useful kalau sekiranya tuan-puan nak scan IC, scan bank statement, ataupun tuan-puan nak contohnya mencari dokumen secara soft copy dalam handphone, tapi mungkin tuan-puan lupa nak photostat dan sebagainya. Senang saja, dia menggunakan sistem aplikasi kamera kita. So just point dia punya dokumen yang ada, dan kita scan menggunakan aplikasi Adobe Scan ni, dan dia akan terus simpan terus PDF copy dalam kita punya handphone tuan-puan. So PDF copy ni tuan-puan boleh gunakan sama ada nak bagi kepada pegawai bank ataupun bagi kepada contohnya kepada salesman, tuan-puan nak beli kereta kah kan, nak print out, nak dapatkan dia punya salinan soft copy income statement, IC tadi kan, ataupun SSM, semua tuan-puan boleh gunakan apps ini untuk dapatkan salinan soft copy. So tak perlu lagi nak pergi kepada kedai photostat ataupun nak pergi kepada tempat yang scanner untuk tuan-puan nak dapatkan soft copy. So dengan hanya menggunakan Adobe Scan ni, software ini sangat mudah. So tuan-puan hanya terus scan saja, so dah boleh simpankan soft copy di dalam handphone tuan-puan. So I think kalau untuk Apple saya rasa ada juga yang Adobe Scan ini, tapi yang ini semuanya melalui Google Play daripada sistem Android tuan-puan. So jadi boleh try, check it out. Okay, so yang terakhir sekali, yang ini yang paling best sekali tuan-puan. Okay, yang seterusnya, aplikasi yang terakhir yang saya nak share kepada tuan-puan adalah Google Docs. Google Document ini merangkumi banyak aplikasi di dalamnya. Dia ada Word, dia ada Excel, dia ada PowerPoint,
Dan juga yang paling penting sekali ada juga yang PDF. So kalau tuan-puan ada mempunyai dokumen-dokumen yang tersimpan di dalam handphone, kadang-kadang tak dapat nak buka. So tuan-puan boleh download apps ini, Google Docs ni. Pasti akan dapat buka dia punya application ataupun dokumen yang dihantar oleh oleh pengirim ke dalam handphone tuan-puan. So jadi dengan adanya Google Document ini, tuan-puan boleh buka almost any document yang tuan-puan baru terima. Okay, so jadi hopefully benda-benda ataupun aplikasi ini sangat bermanfaat untuk tuan-puan. So ini adalah 5 aplikasi yang ada di dalam handphone saya, smartphone saya, Android. Okey, dari mana tuan-puan boleh guna, boleh download supaya boleh memberi manfaat kepada kehidupan seharian tuan-puan. Okey, so jadi ini Google Docs yang saya nak sharekan kepada tuan-puan. So bagaimana tuan-puan? Adakah bermanfaat? Adakah memberi satu idea baru kepada tuan-puan berkaitan dengan apakah aplikasi-aplikasi handphone yang tuan-puan boleh simpan di dalam handphone tuan-puan supaya tak perlu lagi nak menunggu, tak perlu lagi nak contohnya nak mencari tempat di mana nak scan dan sebagainya. So jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi ini yang tuan-puan sudah download, so tuan-puan simpan, so jadi pastinya akan memudahkan lagi urusan seharian tuan-puan sekalian. Okey, so jadi ini adalah my top 5 useful app yang saya simpan dalam handphone saya. Tapi sebenarnya ada lagi apps-apps yang lain tuan-puan. Contohnya macam Shopee, macam Lazada, yang itu lebih kepada untuk kita shopping lah, online shopping. Kerana kalau kita lihat dalam musim-musim COVID-19 ni, semakin ramai orang memilih online shopping sebagai pilihan utama. Satu ketika dulu saya pun skeptikal tuan-puan. Bila kita bercakap tentang online shopping ni kan, kadang-kadang kita rasa takut, adakah selamat? Adakah online shopping ini boleh sampai tak barang kita? So banyak kadang-kadang kita punya persepsi kita terhadap online shopping ini. Tetapi apabila kita melihat ledakan online shopping ini di mana start ramai orang dah menggunakan aplikasi online shopping ini seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, especially sewaktu kebanyakan orang berada di rumah. So jadi ini menjadi salah satu daripada pilihan untuk orang ramai untuk mendapatkan barangan-barangan. Okey, so jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya pada petang ini tuan-puan. Okey, saya harapkan perkongsian saya pada petang ini memberi manfaat kepada tuan-puan dan juga tuan-puan boleh guna top 5 apps yang saya telah kongsikan tadi. Yang pertama sekali adalah Color Calculator, Financial Calculator, dan Sarawak Pay yang best sekarang ni. Adobe Scan. Adobe Scan untuk tuan-puan scan dan terus convert jadi PDF, dan juga Google Docs. Google Docs ni adalah untuk tuan-puan buka apa jenis file. Contohnya daripada Microsoft Word ataupun daripada Excel ataupun daripada PowerPoint. Semua tuan-puan boleh gunakan dengan hanya menggunakan aplikasi Google Docs. So jadi diharapkan aplikasi ini boleh memberi manfaat kepada tuan-puan untuk tuan-puan gunakan, simpan dah di dalam handphone tuan-puan sekalian. So jadi jangan lupa like, komen dan juga subscribe kepada official FB page kami iaitu di Raya Has Autohub. Dan juga di Instagram account iaitu di Raya Has, dan juga di RK Autohub channel, YouTube kami, untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan juga sharing-sharing yang sebegini. So jadi bagi sesiapa yang masih nak jalan-jalan ataupun masih berada di laluan Jalan Tun Razak, showroom kami masih lagi buka sehingga pada pukul 3 petang, masih ada masa lagi. So jangan lupa tuan-tuan untuk check out video-video kami yang terdahulu, FB Live kami yang terdahulu. Kalau sekiranya ada yang bermanfaat, tolong share. Kalau sekiranya manfaat FB Live saya pada petang ini, tolonglah share juga kepada kawan-kawan yang lain. So jadi saya akan jumpa tuan-tuan untuk FB Live yang seterusnya. So happy weekend kepada semua, dan juga bagi sesiapa yang berpuasa, saya mengucapkan selamat berpuasa, dan hopefully kita boleh menjaga kesihatan kita. Alright, so kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini akan terus menurun dan menurun. So kita kena support each other tuan-tuan. Boleh? Alright, so jadi saya jumpa tuan-tuan untuk FB Live yang seterusnya. Bye bye.